Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah apa-apa pun sebelum kita memulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita ini walaupun dengan jarak jauh dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menambahkan keberkatan dan rahmatnya kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang Marhalim Talib ni siapa Tak nampak gambar. Siapa Ali Imran kan? Ali Imran, kamera tak boleh buka ke sebab data. Okey, ni dapat tak yang petikan bahasa Arab tu yang berkaitan Ramadan, sambung yang minggu lepas tu? Aiman dapat, Man? Aiman terputus lah. Okey, Man. Yang pagi tadi Ustaz kasih, yang wa amma television wal mizya'u falahum tariqatahum. Boleh baca, Man? Aiman baca dulu lah. Bacalah sikit-sikit, 2 baris ke 3 baris. Bagilah orang lain juga. Jangan baca yang dah siap makna tu, baca yang gambar Ustaz bagi petikan tu. Kat situ ada baris. Okey. Baca. Fatajidul liqa'at. Okey. Daniel pula baca, Daniel. Bagus, Man. Sambung. Wa tatimmu.
Okey, Aizat baca dengan makna, satu kalimah dengan makna. Maksudnya amma adapun at-televiziona television. Wal mizya'ah. Tariqatuhum. Al-ihtifal. Hmm. Ya. Fatajidu. Al-liqa'at. Al-liqa'at. Kat sini ada pembetulan sikit Al-liqa'at, siaran ataupun perjumpaan. Tapi lebih tepat perjumpaan. Wad durusa. Ad-diniyah. Misahatuha. Wa min. Man siapa? Min daripada. Ahla. Syafi. Syafi sambung. Syafi tak clear lah. Awak pasang kipas kot dalam bilik. Ha? Terputus-putus lah. Sambung Hafiz, sambung.
Okey, Anik sambung ni. Boleh ni? Ha? Tak dengar lah ni. Tak siap lagi. Baca. Okey, Ali Imran. Boleh baca Ali Imran? Gambar dia tak keluar. Imran. Imran. Ali Imran. Imran. Iman sambung Aman. Bahagian yang akhir tu. Dia ada tapi tak keluar gambar, tak dengar suara. Baca Man. Wa kadzalika aidan. Binaqli. Hayyah, bukan hiyah. Hayyah. Okey, ini petikan yang sambung pada minggu lepas. Ya, berkaitan bulan Ramadan. Okey, apa perkataan baru kamu di sini? Aizat, perkataan baru apa kamu kat sini? Radio. Daniel? 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 Aiman, apa kalimah yang baru bagi Aiman kat sini? Barnamish. Barnamish apa? Program. Anik, apa kalimah baru kat sini ni? Ha? Iza'atahu. Apa dia iza'atahu? Dia pancarkan. Syafi? Al-liqa'at. Liqa'at apa? Tadi Syafi kita orang ada buat pembetulan. Al-liqa'at ni adalah temu ramah ataupun temu bual ataupun perjumpaan. Nanti buat pembetulan
Okey. Okey, sekarang ni ustaz baca, kamu ikut Semua ikut boleh tak? Ammat tilfizyunu wal mizya'u falahum tariqatahum fil ihtifali bihadha syahri fatajidu al-liqa'ati wad-durus ad-diniyah qad zadat misahatuha an baqi syuhur wa min ahla ma yuqaddimu at-tilfizyunu al-malizi barnamij mudarasatul Qur'ani alladhi yubathu abral qamari as-sina'i. Qamar as-sina'i ni kalau dia terjemah sebiji-sebiji, qamar ni bulan, as-sina'i ni buatan. Tapi kalau digabungkan jadi qamar as-sina'i, jadi satelit. Qamar ni, kalau kata qamar tu kan bulan kan. Dia macam Hadramaut Hadramaut tu, kalau hadar tu hadir, maut mati. Takkanlah hadirnya mati. Tak, itu nama keseluruhan ialah Hadramaut. Ila duwali al-mujawirati misla Thailandi wa Brunei wa Indonesia wal Filipin wa huwa yabda'u min awwal yawmin hatta akhir syahri wa tatimmu tilawatul Qur'an kamilan bimu'addali juz'in wahidin kulla laylatin wa tatimmu idha'atahu ba'da salatit tarawih fil masajid wa kadzalika yaf'alul mizya'u hatta yakunu fi imkan kulla insanin an yutabi'al halaqata al-yawmiyah lil Qur'ani fi tilfizyun awil mizya'i.
Wa kadzalika aidan yakumu televizyon al-Malizi binaqli suratin hayyah surah hayyah ni pun kalimah murakkab yang dicantumkan. Kalau ikutkan suratun hayyah ni surah apa? Gambar. Hayyatin ni apa? Hidup. Dicantumkan suratin hayyah maksudnya apa? Secara live. Suratin hayyah min salatit tarawih wa bil masjidil haram min Makkatil Mukarramah. Okeylah, sekadar itu sahaja untuk bahasa Arab. Ingatlah petikan ini, kalau nak hafal pun lagi bagus. Supaya apa? Kalimah-kalimah bahasa Arab itu ada penambahan bagi diri kamu. Okey, sekarang kita masuk fiqh. Puasa bulan Ramadan. Dapat dah semua? Okey, Azad baca Azad. Puasa pada bulan Ramadan. Aizat pula hilang. Zat, mana? Hilang dah. Smile. Mana yang lain? Zat, baca Zat. Ni yang kita nak belajar hari ni, puasa khusus untuk bulan Ramadan. Okey, baca. Mukallaf tahu tak? Berkhatan. Berakal. Yang berakal, cukup umur. Dengan sebab alasan ataupun dalil. Dalil yang pertama apa? Baca.
iaitu ini dalil yang sarih, yang jelas dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah, yang mana kalau kita tengok kebanyakan imam akan mulai membacanya supaya memperingati diri sendiri dan juga para pendengar, makmum dan juga orang Islam, bahawa kewajipan berpuasa itu terang dan jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bukan sekadar orang Islam sahaja, tapi yang beriman kepada Allah. Allah suruh mereka supaya kutiba alaikum, diwajibkan, dituliskan ke atas mereka berpuasa. Jadi kalau kita ni sekadar Islam dalam IC sahaja tak cukup. Bahkan bukti Islam itu kena ada iman dengan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menunaikan perintah Allah, iaitu berpuasa. Bahkan puasa ini bukan sahaja pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diwajibkan, tetapi diwajibkan juga seperti mana umat-umat yang terdahulu, yang mana dinyatakan dalam ayat ini kama kutiba, seperti mana dituliskan alal ladzina min qablikum, sebelum-sebelum kita pun mereka ada juga ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini, wahai anak-anak sekalian, bukanlah rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyusahkan kita, tidak. Tetapi ianya juga ibadah yang turun temurun nenek moyang kita sebelum lagi Nabi Muhammad juga, diwajibkan juga kepada umat-umat juga, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda ini ialah supaya kita apa? Sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni beriman, bertakwa, puasalah kita. Ustaz, kalau kita terbatal puasa, terminum air dalam tandas, terminum air ketika ambil wuduk, macam mana? Itu dimaafkan kalau tak sengaja. Biasalah ubak kata kita, masyarakat kita ada zaman jahiliah, sembunyi-sembunyi minum air paip. Tak apa, dimaafkan. Biasalah kadang-kadang lemah iman. Jadi sekarang ni dah kuat iman, kuat tubuh badan. Dulu ialah budak-budak, badan pun lemah, hanya fikir perut kenyang, perut hilang dahaga, hilang penat. Jadi kadang tercuri minum air paip, tercuri minum air sembahyang dan sebagainya. Air hujan tu pun kalau boleh dicuri minum juga. Jadi itu normal. Itu nak melatih iman kita supaya bertambah kuat dari sehari ke hari yang lain. Jadi kalau adik-adik kita tak puasa, tak apalah, kita maafkan mereka, selagi mana ianya belum lagi dimukallafkan dengan sempurna mengikut umur, akal dan sebagainya. Okey, Daniel sambung firman Allah. Satu lagi dalil yang menambahkan kekuatan untuk kita berpuasa, bukan sahaja kita beriman kita boleh berpuasa. Wajib yang nak berpuasa itu harus hidup dan melihat pada bulan Ramadan. Macam kita lah, ada di bulan Ramadan. Kalau orang kita yang dah mati, boleh tak kita suruh dia berpuasa pada bulan Ramadan? Tak boleh. Atuk nenek kita yang dah mati, boleh tak kita pergi kubur, wahai atuk, bangun, niat puasa, jom sahur, jom berbuka? Boleh tak? Tak boleh. Bahkan kalau kita berbuat begitu, ketahuilah bahawa kita pun tak perlu berpuasa. Kenapa? Jadi hukum orang gila. Sebab apa? Kejut orang mati pergi berpuasa. Tak boleh juga, tak jadi macam tu. Jadi orang yang berpuasa ini mestilah dia hidup pada bulan Ramadan yang sedang berlaku sekarang, iaitu pada tahun 2020 ataupun 1441 Hijrah. Bulan ni kita kena hidup. Kalau bulan lepas boleh tak puasa? Dah lepas, tak payah nak puasa dah pada bulan tersebut. Jadi bagi siapa yang melihat bulan Ramadan, melihat, kena puasa. Ustaz, kalau tak lihat anak bulan Ramadan boleh puasa juga? Tak apa.
tugas lihat anak bulan Ramadan bukan tugas kita. Kalau terlihat tak ada masalah. Kalau tak lihat, boleh disandarkan penglihatan tersebut kepada mufti yang kerjanya untuk melihat anak bulan Ramadan, untuk memastikan bulan Ramadan itu sudah tiba masanya. Dan apabila tiba masanya, wajiblah kita umat Islam berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Okey, Aiman, sambung Man baca. Nombor 2, sabda Nabi, dalil hadis pula. Jadi Islam itu ada 5 tiang, ataupun kita panggil 5 rukun. Yang mana Islam itu tidak akan sempurna melainkan kita mendirikan kelima-lima tiang tersebut. Dan di antara tiang-tiang tersebut yang kita kenal adalah tiang puasa. Jadi di sini wajib bagi seorang Islam itu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menguatkan lagi dalil kita daripada Al-Quran dan Sunnah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ni boleh sambung lagi. Seterusnya, hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Kalau kita tidak menerima akan kewajipan berpuasa, maka kita boleh jatuh hukum kepada murtad. Jadi wajib aini ni maksudnya apa? Wajib setiap individu yang beragama Islam untuk menerima kewajipan berpuasa. Ustaz, tapi saya bukan tak terima, saya tak boleh puasa. Adakah hukumnya murtad? Tidak. Tidak menerima dengan tidak mampu buat, hukumnya berbeza. Tak menerima ibadah puasa, murtad. Tetapi kalau tidak melakukannya, belum lagi hukumnya murtad. Mungkin berdosa sekadar tidak melakukannya, tetapi belum lagi jatuh hukum murtad. Ustaz, saya tahu puasa ni wajib Ustaz, tapi saya tak mampu lah Ustaz. Saya tak nak puasa, boleh tak Ustaz? Itu belum lagi jatuh murtad. Itu hanya sekadar berdosa kerana tidak melakukan hukum atau tidak melakukan kewajipan berpuasa. Macam zaman sekarang lah, semua orang tahu solat itu wajib, tapi ramai yang tidak solat. Adakah mereka murtad? Tidak, hanya berdosa kerana tidak melakukan solat. Apabila mereka sedar, merasakan betul-betul bertanggungjawab dan mengqada solat, maka mereka terlepas daripada dosa meninggalkan solat. Tapi kalau dia tak terima, puasa ni tak wajib, hanya untuk umat-umat zaman Nabi yang terdahulu saja, maka di sini boleh dijatuhkan hukum murtad. Syafiq, seterusnya syarat-syarat wajib puasa.
Orang Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Jadi kalau kita negara ni Islam, Malaysia negara Islam, jiran kita India atau China tak puasa, boleh tak kita kata dia murtad? Wahai uncle, you murtad. Wahai uncle Ahpek, you murtad. Tak perlu nak kata kat dia murtad. Dia memang kafir lagi, belum lagi masuk Islam. Memang tak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Okey, seterusnya. Nombor 2, Syafiq. Tak dengar lah, Bi. Nombor 2. Sampai umur ni umur berapa? Hilang lah Syafiq. Berapa umur, Bi? Syafiq? Berapa umur? 11? Tak dengar, Bi. Umur yang wajib puasa paling kurang adalah 15. Ustaz, kalau dia datang bulan cukup umur awal, maksudnya apa? Baligh awal, boleh tak dia puasa awal? Boleh juga. Ustaz, kalau dia tak cukup umur nak puasa juga, boleh tak? Boleh juga. Itu dikira sebagai latihan. Dapat juga pahala kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, nombor 3. Orang gila tidak wajib berpuasa. Dia berbeza berakal dengan bodoh. Bodoh ni kadang-kadang dia berakal tak? Berakal. Cuma kadang-kadang dia tak pandai. Tetapi wajib tak puasa? Wajib puasa. Macam mana nak bezakan orang bodoh dengan orang gila? Macam mana nak tahu bezakan orang bodoh dengan orang gila? Memanglah habis orang bodoh. Macam mana nak tahu? Nak tahu dia tu. Kena tahu juga, Ustaz, macam mana nak kenal? Kadang orang gila ni pun dia pandai betul tak? Dia cakap pumpang. Mudah saja. Orang yang berakal ini yang reti membezakan baik dan buruk, najis dan tak najis. Itu paling asas. Kalau dia nampak najis, kata ini adalah najis kotor. Kalau dia tengok air, ini adalah suci. Kalau dia tengok perkara baik, ini adalah perkara baik. Nampak perkara jahat, ini jahat, dia jauhkan. Kalau dia tahu benda tu, ketahuilah bahawa orang tersebut adalah berakal. Boleh tak? Lepas ni pergi try dekat orang gila. Oi, ini tai bersih ke kotor? Kalau dia kata bersih, itu tanda orang gila. Kalau orang bodoh kadang-kadang dia dapat reti bezakan juga. Cuma kepandaian dia tidak sampai lagi kepada peringkat untuk mengenali sesuatu benda, tetapi dia tetap dapat membezakan mana baik, mana buruk, mana bersih, mana yang kotor. Okey, seterusnya nombor 4. Yang biasanya kita ni secara umumnya mampu berpuasa. Macam mana orang yang tak mampu berpuasa? Seperti yang sakit berbahaya. Kalau dia tak puas makan dalam tempoh 6 jam, dia mati ataupun mendatangkan kemudaratan baginya. Ataupun orang tua yang lemah, kalau tak makan, tak cukup vitamin dalam badan dia, tak cukup protein dan sebagainya, maka boleh memudaratkan dia.
maka orang macam ni tidak wajib berpuasa. Kalau gastrik macam mana? Ustaz, gastrik, kalau macam tu gastrik ni kadang-kadang kita takut dia main-main. Itu kena rujuk kepada pakar perubatan. Tak boleh kita nak hukumkan dia. Kita tengok doktor, kalau dia ni berpuasa, gastrik dia makin memudaratkan atau tidak. Kalau doktor kata ini bukan gastrik ni, ini main-main gastrik, maka kena terus berpuasa. Jadi kalau berkaitan dengan kesihatan, kita sebagai orang yang berilmu, jangan jawab terus adakah dia boleh berpuasa atau tidak. Kena rujuk kepada doktor dahulu. Adakah penyakit dia ni, kesihatan dia ni, penyakit dia ni mampu membenarkan diri dia berpuasa selama sehari, daripada solat subuh sampai maghrib. Jangan kita tak wajib berpuasa, engkau mampu, badan sihat. Kadang-kadang kita tengok badan dia kuat tetapi ada penyakit yang pelik-pelik. Kalau tak makan 6 jam, badan dia meletup, contoh. Ataupun darah rendah, dia boleh pingsan kalau tak makan. Itu kena dirujuk kepada doktor yang pakar supaya memberi pelepasan kepadanya untuk tidak berpuasa. Maka kita sebagai orang yang berilmu menjatuhkan hukum bahawa dia terlepas daripada kewajipan berpuasa. Seterusnya, kalau orang bermusafir ini diberi pelepasan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Kerana musafir itu sebagaimana hadis yang lain mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu, musafir itu, perjalanan itu adalah sebahagian daripada azab. Kalau ditambahkan lagi dengan berpuasa, takut bertambah azabnya musafir itu, maka akan memudaratkannya. Jadi kalau orang itu merasa mudarat kepada musafirnya dengan sebab puasa, dibenarkan tidak berpuasa. Tetapi kalau sekadar naik kapal terbang 2-3 jam tak mudaratkan dia, kalau dia nak teruskan puasa, dibenarkan. Sebab apa? Sekarang berpuasa zaman sekarang agak senang. Naik kapal terbang, duduk dalam aircon. Tapi boleh jadi juga musafir itu memenatkan. Bagaimana? Musafir yang makan masa lama, 13 jam, perjalanan yang jauh. Jadi perjalanan ini memudaratkan dia, walaupun duduk sahaja dalam aircon, tetapi ianya memenatkan secara mental, dan seterusnya apabila mental penat, fizikal pun penat. Jadi di situ dibenarkan untuk berbuka puasa. Seterusnya, Aiman, perhatian. Dia dah mengantuk Sian Daniel. Kita kejap je Daniel. Lagi 5 minit habis last. Aiman boleh baca Man? Ali Imran yang payah tak nampak dia punya situasi. Dia ada tapi tak keluar gambar, tak dengar suara. Yang akhir sekali, perhatian, sungguh pun kanak-kanak tidak wajib berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau anak-anak ni, hadis Nabi ni kata apa? Umur 7 tahun disuruh puasa melalui percakapan. 10 tahun melalui pukulan. Tapi pukulan yang bagaimana? Adakah ditumbuk pak? Tak. Pukul yang biasa-biasa, tidak menyakitkan pada anggota yang bukan sensitif. Muka tak boleh. Kemaluan tak boleh.
Tangan boleh, badan tak boleh. Takut apa? Kena anggota-anggota yang sensitif. Tumbuk kat sini, kena jantung, mati terus. Tangan, kaki tepi sikit, boleh insya-Allah. Bukannya pukulan yang kuat yang mencederakan, tidak. Pukulan yang mendidik. Ustaz, bagaimana pula umur 15 tahun? Dah tak perlu pukul dah. Kalau dia tak buat, dia sendiri tanggung dosa. Macam kita ni, kebanyakan kita ni tak puasa, umur dah cukup dah wajib dah. Kalau tak buat, siapa yang tanggung dosa? Diri kita sendiri. Bukan ayah mak kita yang tanggung dosa kita. Jadi kitalah yang menanggung dosa kita kalau kita tidak berpuasa. Jadi nak berpuasa ini juga perlukan latihan. Dari umur 15 tahun ke bawah, dari mula 7 tahun dah start dah puasa sikit-sikit. Umur 7 tahun puasa sampai tengah hari. Umur 10 tahun puasa sampai petang. Dah mukallaf, dah 15 tahun puasa sampai maghrib. Okey, jadi sampai itu sahaja yang berkaitan puasa yang kita ambil hari ini, iaitu apa? Syarat-syarat wajib puasa, hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa, dan juga dalil berkaitan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, jadi di sini ada soalan hendak disampaikan. Dah tak ada dah, biasalah mengantuk kan. Mungkin sahabat-sahabat yang lain tu tengah diulik mimpi, biasalah. Tak apalah. Semoga Allah menambahkan keberkatan dalam tidur mereka dan merahmati mereka, insya-Allah. Okey, insya-Allah pelajaran hari ini Ustaz ada rakam. Jadi kalau sesiapa yang tak ada dengar tu, tak clear ke, boleh rujuk balik kepada rakaman tersebut yang Ustaz akan bagi link dia dalam YouTube. Ustaz buat dalam YouTube ke apa? Sebab dalam YouTube dia punya memori tak ada limit. Jadi kita boleh simpan banyak-banyak. Simpan dalam handphone, nanti dia berat handphone lah. Kita punya handphone bukan canggih-canggih, memori semua kecil-kecilan. Okey. Jadi sekadar itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Puasa semua okey, penuh hari ni. Penuh jadi imam. Okey, sekadar itu sahaja. Bagi yang ada tasmih hari ni, bersiap sedia nak tidur sekarang. Ada masa lagi 2 jam, pukul 2.30 kita mula balik tasmih Al-Quran bagi yang berkenaan lah. Okey, insya-Allah sekadar itu saja. Ramadan Karim. Assalamualaikum. Doakan Ustaz kalau bangun tahajud dan sebagainya, dan doakan untuk kita terselamat daripada penyakit COVID-19 ini. Assalamualaikum.